Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Amat Tan Sri Tuan Pertua. Dalam rancangan Malaysia ke-11, kerajaan telah pun meluluskan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Golok ataupun Kasban Fasa 1 yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dengan kos sebanyak 656 juta. Projek ini dijangka siap pada 13 Ogos 2024 dengan kemajuan keseluruhan fizikal kerja sebenar ditapak sehingga November 2021 ia sebanyak 44% telah dicapai berbanding jadual asal hanya 23%. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, status pelaksanaan projek Kasban Fasa 1 mengikut skop utama adalah seperti berikut, iaitu pembinaan struktur pintu air Kuala Jambu. Ini telah siap 100%. Pembinaan ban banjir Sungai Lemal, Lancang Lemal di bahagian hilir telah pun siap 98%, manakala bahagian hulu telah siap 95%. Yang dalam proses pembinaan bersangkutan ialah pembinaan ban banjir Sungai Golok telah pun siap 20% dan ban banjir Sungai Mentua akan bermula selepas itu. Bagi projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu Sungai Golok Fasa 2, penumpuan telah pun diberikan kepada salah satu komponennya yang telah diluluskan dalam rolling plan kedua, RP2, iaitu projek pembinaan flat wall rantau panjang dengan kos projek sebanyak 465 juta sepanjang 2.5 km yang merangkumi kawasan bandar rantau panjang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan soalan tambahan 1. Terima kasih Menteri. Di atas jawapan tadi, saya mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada Menteri di atas lawatan ke Pasir Mas 3 hari lepas meninjau projek pembinaan tempatan di Kampung Pohon Celagi. Soalan saya di sebalik kelulusan sebahagian komponen flat wall Kasban Fasa 2, iaitu pembinaan flat wall rantau panjang sahaja, iaitu sebanyak 465 juta ringgit Malaysia dalam RP2 RMK12 sebagaimana yang dinyatakan tadi oleh Yang Berhormat Menteri. Apakah sebenarnya skop keseluruhan Kasban Fasa 2 ini dan berapakah kos keseluruhannya? Dan saya mohon supaya kalau ada komponen lain juga minta dipertimbangkan untuk kelulusan segera dalam masa beberapa tahun ke depan ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa projek Kasban Fasa 2 ni telah pun dimohon dalam RP2 Rancangan Malaysia ke-12 dengan keseluruhan kos ialah sebanyak 1.5 bilion ringgit. Skop projek Kasban Fasa 2 sebagaimana ditanya ialah meliputi 12 komponen besar dan di antaranya ialah soal kerja ukur, pengambilan tanah, pengurusan projek, di samping pembinaan ban banjir Sungai Golok daripada Kampung Lancang ke sempadan Jajahan Pasir Mas, yakni Kampung Limau Purut, pembinaan ban banjir Sungai Lancang Lemal, pembinaan ban banjir daripada Kampung Limau Purut Pasir Mas ke air Lanas di Jeli, dan pembinaan ban banjir Alor Mengkuang, Sungai Pengkalan Nangka, Sungai Meranti, dan menaikkan taraf kolam takungan Tok Uban dan penambahbaikan Sungai Jedok dan Sungai Lanas. Ini di antara 12 komponen. Daripada komponen tersebut, kita telah keluarkan satu komponen penting, iaitu bagi melindungi kawasan bandar rantau panjang dengan kos banyak 45 juta sebagaimana yang telah dengan kos banyak 465 juta sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Barangam. Ya. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya pernah bawakan beberapa bulan yang lalu isu pencemaran udara di kawasan Macap di dalam Parlimen Simpang Renggam yang disebabkan oleh najis ayam peternakan. Jadi terdapat beberapa pusat peternakan ayam yang mereka menguruskan najis dengan secara tidak mengikut SOP sepatutnya, dan juga penggunaan najis ayam ini untuk dijadikan baja. Jadi ini menyebabkan bau yang tidak selesa bagi kalangan penduduk Macap. Jadi kita telah berurusan dengan JAS Acap Kali, dengan veterina juga, namun perkara ini masih berterusan selama bertahun. Jadi kita minta daripada kementerian untuk melihat isu ini dengan serius kerana ianya isu yang sekian lama. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Yang Berhormat Menteri. Ya, ini lagi daripada
daripada soal asal yang melibatkan pencemaran udara, bukan soal banjir. Walaupun saya nak jelaskan bahawa satu projek itu, kelulusan projek bergantung pada kementerian yang terlibat lah. Biasanya kalau Kementerian Pertanian ataupun MAFI, mereka akan terlibat dalam soal pemberian lesen dan sebagainya. Manakala Jabatan Alam Sekitar ialah kita bila menerima aduan tentang soal pencemaran udara, kita akan bertindak dengan peraturan AKAS yang sedia ada di peringkat kementerian supaya mana-mana projek yang tidak berlaku pencemaran udara sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Dan isu ini telah pun dibangkitkan dulu dan saya pun telah buat jawapan bertulis. Walaupun bagi pihak kementerian kita akan monitor tentang pencemaran udara sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Papar. Ringkas ya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya juga akan sama dengan apa yang telah disuarakan oleh Pasir Mas. Di mana di Papar ini ada 3 dun. Di dalam 3 dun itu banyak kampung-kampung yang selalu terkena banjir apabila hujan. Apabila hujan, penduduk-penduduk di kampung ini tidak dapat tidur. Pasal apa? Pasal mereka takut apa bencana yang akan datang ke rumah mereka. Begitu juga saya sebagai wakil rakyat. Saya tidak dapat tidur kerana tiap-tiap hari, tiap-tiap jam ada orang yang menelpon. Juga pasal banjir. Jadi saya ingin meminta kementerian supaya tambatan banjir yang mana kami telah pohon kepada kementerian ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Karena orang-orang Papar ni 3 dun ni bukan sedikit, ramai. Jadi kami betul-betul memerlukan bantuan. Yang keduanya ialah ternakan khinzir di kampung Kawang juga. Apabila hari hujan banjir, maka sisa-sisa ini akan mengalir ke sungai. Jadi ini adalah satu yang harus kita atasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Papar, dan perkara tentang banjir ini Papar pun sebagaimana telah pun beberapa kali dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, dan sebahagian besar apa yang dibangkitkan telah pun saya jawab dengan peruntukan-peruntukan yang telah pun diluluskan oleh pihak kementerian. Soalnya terkadang sebenarnya isu banjir ini dia melibatkan banyak kawasan, terutama mutakhir ini, banjir kilat yang berlaku dan sebagainya. Untuk Papar kita sebenarnya telah ada peruntukan dan saya perlu rujuk balik kepada fakta kerana dia lari daripada tajuk asal soalan dibangkitkan. Terima kasih. YB Menteri, Papar belum menerima apa-apa pun jawapan pasal peruntukan. Okey, terima kasih. Saya akan follow up. Ya. Saya akan pastikan jawapan dihantar. Terima kasih. Terima kasih.